Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kebiasaan masyarakat kita ialah mereka cipta sesuatu ibadah, kemudian bila dikritik, mana dalilnya? Bila dikritik, ini adalah bid'ah, barulah mereka tercari-cari dalil bagi menjustifikasikan amal ibadah yang mereka reka cipta itu. Sebab itulah kita lihat kebanyakan mereka akan menggunakan dalil pengujahan yang berbeza-beza sebab masing-masing mengerah kepala untuk cuba menjustifikasikannya. Mereka tak ada satu dalil yang spesifik untuk menjadi dalil sokongan kepada ibadah tersebut. Kenapa? Sebab buat ibadah dulu. Kemudian bila disoal, baru apa dalil. Dan kadang-kadang mereka akan menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum. Okay? Salah satu daripadanya ialah kenduri arwah ataupun kenduri tahlil sempena kematian pada malam pertama, ketiga, ketujuh, ke-40 dan setahun kan. Jadi lain agamawan akan memberi dalil yang berbeza-beza. Baru-baru ini sampai kepada saya sebuah video di mana seorang ustazah, saya dimaklumkan beliau seorang pensyarah di sebuah universiti juga dalam topik agama, tapi saya tak pasti tak apa. Saya tak pasti sebenarnya. Jadi tak apa, kita fokus kepada apa yang beliau hujahkan. Ayo sama-sama kita dengar. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Kata, oh tak boleh, haram. Sebab Nabi tak pernah buat macam tu ya. Jadi kita pergi ni untuk nak menghiburkan si waris yang telah meninggal dunia ni tadi, tinggal supaya dia tak terasa kehilangan. Kita hiburkan dia, kita pergi rumah dia. Jadi 2-3 hari orang duk ulang-ulang tu, akhirnya dia dapat terima hormati dah rupanya. Gitu. Faham? Itu tujuannya kita pergi kenduri kenara bertahlil-tahlil tu. Dia sampai kita membaca tahlil tu. Walaupun ada pihak-pihak kata, oh tak boleh, haram. Sebab Nabi tak pernah buat macam tu ya. Nabi tak pernah buat macam tu. Kan? Sebab dia baca sendiri. Kan? Semuanya para sahabat semua tahu baca sendiri. Yang kita zaman hari ni tahu baca sendiri. Berkat kita buat yang tu lah tahu baca ni. Kan? Berkat selalu buat tahlil, pergi tahlil lama-lama lah. Yasin berapa mulut dah. Kan? Kita dulu. Baca tahlil semua tahu dah. Maknanya tengok surat sikit-sikit je. Lain tu hafal belaka dah. Berkat kita dipimpin. Kalau tak baca terus sampai sekarang lah budak-budak ni tak tahu. Faham tak? Maka itulah kita ulama-ulama ni menyusun model tahlil apa semua, modul tahlil apa semua tu. Kita kutip semua doa-doa yang dibaca oleh Nabi. Takkanlah jatuh haram baca Quran, baca doa, jatuh haram. Cuba fikir. Lainlah kita doakan niat, oh ini Nabi ajar begini, itu ya haram. Kita tahu ni bukan ada zaman Nabi, tak ada macam ni. Sebab dia orang semua maklum. Kan? Tapi kita zaman kita dengan melidah Melayu, Jawa, bagai-bagai ni manalah kerti bahasa Arab ni. Maka nak dipimpin. Dengan ada tok imam duduk di depan tu, tahan kita duduk setengah jam tu menghabiskan tahlil tu. Kalau tak ada orang mengajaknya, baca lah seorang lah. Cakap lah. Kan? Tak baca. Tidur tu. Itu keberkatannya. Jadi sebab tu ini dipanggil, kita buat ni benda yang dipandang baik dan tak bercanggah dengan hukum syarak juga, kan? Maka dia dikira baik. Istihsan katanya, kan? Dalam hukum fiqh lah. Jadi inilah yang orang kadang-kadang orang keliru dengan dakwaan haram tahlil, haram baca doa lepas solat. Sebab tu di Mekah mana ada baca-baca doa. Yelah, siapa ikut cara Mekah, balik lepas solat suruh bangun-bangun, bayang jenazah, jalan. Dia doa tak balik tu? Tak baca, walaupun di Mekah. Pergi nyoping pula balik. Mana bagus? Duduk situ setengah jam baca wirid doa daripada duduk dalam kedai.
Baiklah, kita sudah pun mendengar apa yang disampaikan oleh Ustazah ya. Sebelum itu bagi para penonton mungkin yang ada tertanya-tanya apa yang saya duduk jalan panas-panas ni. Okey, saya memang suka bersenam dan bila bersenam nak guna drone, saya kena cari masa yang orang tak ramai. Sebab kalau orang ramai macam awal pagi pukul 7 kan, dibimbangi drone tu kena orang pula. Walaupun dia ada automated feature untuk avoid humans, tapi bimbang terlanggar kan dan kipasnya berpusing laju, takut terkena dan tercalar ke, ada parut ke kan, silap kena saman pula nanti. Okey, jadi memang saya cari waktu yang tak ramai orang dan ada vitamin D untuk saya bersenam, bercakap sambil membuat video menggunakan drone. Okey, baik, kita telah pun menonton ya. Jadi macam-macam alasan, macam-macam hujah yang diberikan oleh Ustazah itu untuk menghalalkan, untuk menjustifikasikan amalan kenduri tahlil sempena kematian. Pertama, beliau kata apa? Untuk menghiburkan keluarga waris. Aduh, betul ke menghiburkan? Kita sama-sama maklum nak buat kenduri tahlil ni adalah sesuatu yang memberatkan bagi keluarga waris. Kena keluar belanja, nak kena organize apa semua kan. Dan tak silap saya dengar Ustazah tu juga kata supaya keluarga tu tahu yang orang tu telah meninggal dunia. Macam, nak bagi tahu orang lain kot meninggal dunia. Takkan nak kena buat kenduri kan untuk bagi tahu yang seseorang telah meninggal dunia. Aduh. Kemudiannya yang serius. Yang serius bagi saya lah apabila Ustazah itu kata, Nabi pun baca tahlil tapi sendiri-sendiri. Maksudnya kita tak tahu baca tahlil. Kita tak tahu modulnya. Sebab tu kena buat ramai-ramai dan ada seorang ustaz ke imam ke yang memimpin. Tetapi Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka tahu. Lalu mereka buat sendiri-sendiri. Para penonton yang dirahmati Allah, saya ni biasa mengkaji dalil-dalil dalil-dalil hujah-hujah para pencinta bid'ah dari kalangan ahlul bid'ah wal jamaah. Ini pertama kali saya dengar bahawa kononnya Nabi SAW pun buat juga kenduri tahlil. Tapi seorang-seorang, bukan ramai-ramai. Bererti Nabi pun buat kenduri tahlil malam pertama, ketiga, ketujuh, ke-40 dan setiap ulang tahun. Kemudiannya ada juga modul macam yang kita buat sekarang ni, baca surah Yasin, kemudian zikir sekian-sekian, kemudian doa sekian-sekian kan. Sama yang seperti kita buat tapi Nabi buat sendiri-sendiri. Kemudian para sahabat pun radhiyallahu anhum berbuat sendiri-sendiri. Agaknya Ustazah ni dia terlupa ke sabda Nabi SAW dalam hadis yang mutawatir ya, sesiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Berdusta ni bukan semata-mata mencipta hadis palsu. Berdusta ni bukan semata-mata membacakan hadis palsu, tetapi berdusta juga ialah menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW padahal baginda tidak melakukannya ya. Jadi dalam macam-macam hujah, macam-macam dalil yang orang guna untuk membela kenduri tahlil, ini pertama kali saya dengar bahawa kononnya Nabi SAW melakukannya, tetapi seorang-seorang. Kemudian para sahabat pula radhiyallahu anhum juga membuat kenduri seorang-seorang. Jadi tak buat kenduri lah, tapi maknanya baca tahlil seorang-seorang kan. Serius ni tuan-tuan. Orang agama, berpakaian agama, berbicara saya tak tahu di mana, tetapi berdusta terang-terangan seperti itu. Okey, kemudian beliau kata ya, kami zaman sekarang tak tahu baca sendiri, maka dipimpin. Sebab itulah Nabi dan para sahabat buat sendiri-sendiri. Kita ni tak tahu, maka kena ada ustaz ke imam ke yang memimpin majlis tahlil tersebut. Kemudiannya dakwaan yang ketiga, ulama menyusun modul tahlil. Ulama mana ni kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita dengar penceramah, baik ustaz atau ustazah berkata ulama, tanya nama ulama tu. Tanya nama kitab tu. Okey? Dan minta dia, katakan sekarang dia tak bawa dalil, minta dia the next time kuliah, tunjukkan. Tunjuk di projektor ke, tunjuk di buat photostat copy ke. Sebab sekarang ni satu jalan keluar, satu cara untuk mengelak ialah sebut je para ulama kata. Sebut je para ulama ni. Sebut dalam kes ini, para ulama telah menyusun modul tahlil. Amboi. Ulama mana tu? Okey.
Jadi sekali lagi ya, ucapan yang tidak bertanggungjawab dengan mudah menyandarkan sesuatu kepada para ulama. Padahal yang ada di kalangan para ulama ialah membaca Al-Quran. Apakah ia sampai atau tidak apabila dihadiahkan kepada si mati. Bagi yang berkata sampai, dengar baik-baik. Bagi yang berkata sampai, maksudnya seseorang itu membaca seperti biasa. Seorang-seorang baca seperti biasa. Kemudian di akhirnya dia berdoa, Ya Allah, jika ada kebaikan dalam bacaan aku ini, ingin aku hadiahkan pahalanya kepada ibu dan ayahku. Sebagai contoh kan. Kalau tak baca pun tak apa, sebab anak-anak ini adalah hasil usaha ibu bapa untuk membesarkannya kan. Sehingga semua amal soleh anak-anak itu, ibu bapa juga mendapat pahala. Sebagai contoh, ibu bapa yang mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Atau menghantar anak-anak ke pusat belajar Al-Quran. Kan? Jadi, bila anak-anak baca Al-Quran, automatik dapat pahala tanpa perlu disedekahkan. Tanpa perlu dihadiahkan pahala tersebut. Ya. Jadi, apabila dikata para ulama yang menyusun modul, jadi sangatlah dikesali. Dan bila dah sebut modul, berarti adalah package-nya, adalah tertib tertentu untuk membaca atau melaksanakan kenduri arwah kan. Dan sinilah letak bida'ah. Bida'ah kenduri arwah tidak terletak pada membaca surah Yasin, tidak terletak pada zikir la ilaha illallah, tidak letak pada doa, tetapi pada 3 perkara. Ingat sebelum ni saya cerita, setiap ibadah ada 6 unsur. Pertama sebabnya, kedua masanya, ketiga tempatnya, keempat bilangannya, kelima kaifiatnya, keenam jenisnya. Okey, pertama sebab. Okey, diadakan satu majlis sebab setelah berlakunya kematian. Sebab ini tidak pernah disyariatkan oleh Al-Quran mahupun sunnah Rasulullah SAW. Tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah. Ya? Jadi sebab ini sendiri sudah pun bida'ah. Kedua masa, menentukan masa. Malam pertama, ketiga, ketujuh, 40, setiap ulang tahun. Itu pun adalah sesuatu yang baharu, sesuatu yang bida'ah. Tempat tak ada, bilangan. Bilangan pun tak ada. Kaifiat. Kaifiat ni lah modul ni. Ustazah ni sendiri sebut modul. Maka dia sendiri telah berkata adanya satu kaifiat. Yang mana kaifiat itu tidak pernah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala mahupun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jenis. Takkan nak kata harus kan, mesti kata sunat. So, apa dalil nak kata sunat? Jadi, kenduri arwah, sempena kematian, bida'ahnya adalah dari sudut, dari aspek sebabnya, dari aspek masanya, dan dari aspek kaifiatnya. Alright? Ustazah sendiri cerita, dia sendiri membuka pekong bahawa ini adalah satu bida'ah bila disebut ada modul. Para ulama', kalau betul ada ulama' yang boleh menyusun modul. Kan? Aduh. Kalau modul sekadar nak belajar, modul sekadar nak ulang kaji, tak apa. Tapi modul untuk buat satu ibadah sempena kematian. Aduh. Baik. Kemudian dia kata, takkan haram baca Al-Quran dan doa. Okey, baca Al-Quran tak salah. Berdoa tak salah. Berzikir tak salah. Tapi salahnya kerana 3 aspek tadi. Kerana 3 faktor tadi. You buatnya kerana ada orang mati. Bukan kerana Allah, tapi kerana ada orang mati. Tidak disyariatkan adanya ibadah sedemikian kerana orang mati. Kemudiannya ada masa-masa tertentu. Ada hari-hari tertentu kan. Dan kemudiannya ada kaifiat atau modul tertentu. Di situlah letak kesalahannya. Baik. Beliau juga menyebut ada imam pimpin di depan, tahan kita duduk setengah jam untuk baca sama. Okeylah, senang je ni. Cuba buat majlis tahlil, lepas tu tak ada makan minum. Air sirap, air kosong tak ada, nasi apa semua tak ada. Cuba tengok malam pertama dia orang mari ikut. Malam ketiga cuba tengok. Malam ketujuh cuba tengok. Minimum dah. Imam tu pun, ataupun siapa-siapa yang pimpin, 1 sen pun jangan bagi. Jangan bagi apa-apa. Ikhlas kerana Allah. Lillahi ta'ala. Tengok, dia datang ke tak? Jemputan seterusnya. Mesti dia kata, oh saya sudah ada kuliah lain. Saya sudah ada jemputan lain. Kan? Alright. Yang ini serius sikit. Ustazah berhujah dengan istihsan. Okey. Apa benda pula tu? Istihsan ni ialah salah satu dalil dalam hukum Islam, dalam ilmu usul fiqh ya. Ia adalah dalil yang diperselisihkan. Baik, bila sebut dalil, ia bukan saja Al-Quran dan Sunnah, tetapi ada ijma', ada qiyas dan ada juga dalil lain. Antaranya ialah istihsan. Istihsan ni secara bahasa ialah memilih yang lebih baik, sementara ada orang lain pula yang memandang itu sebagai buruk.
Okey, saya ulangi dari sudut bahasa, memilih atau menganggap baik. Meskipun perkara yang sama itu dianggap buruk oleh orang lain. Okey, jadi sudut istilahnya pula ialah beramal dengan dalil yang lebih kuat demi mencapai sesuatu kemaslahatan dan atau mengelakkan sesuatu kemudaratan. Okey, ingat ya. Saya ulangi, beramal dengan dalil yang lebih kuat atau lebih baik. Lebih kuat demi mencapai sesuatu kemaslahatan atau mengelak sesuatu kemudaratan. Jadi dalam rangka nak mencapai maslahat atau mengelak mudarat, itulah disebut sebagai lebih baik. Pun begitu, di sana ada yang menganggap dalil yang sama atau pendapat yang sama itu adalah tidak baik. Okey, dua poin penting di sini. Pertama, istihsan bukanlah sesuatu yang disepakati. 3 mazhab menerimanya, 1 mazhab menolaknya. Ataupun 1 mazhab ada perbincangan lanjut tentangnya. Siapakah yang menerima? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Siapa yang tak menerima? Mazhab Asy-Syafi'i. Kita di Malaysia mazhab apa? Mazhab Asy-Syafi'i. Jadi macam mana ni? Boleh tukar-tukar mazhab ke? Orang yang sama lazimnya akan kata, jangan suka-suka hati tukar mazhab. Melainkan ada sebab yang urgent. Ada sebab yang penting kan? Sekarang ni tak ada apa sebab penting pun. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, istihsan ini dibolehkan untuk mencapai sesuatu kemaslahatan atau mengelakkan satu kemudaratan. Okey. Kenduri arwah ni, kenduri tahlil ni, maslahat ke mudarat? Kalau nak kata maslahat apa? Bukankah ia memberatkan kepada keluarga si mati? Sebab kalau nak menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia, boleh buat dengan macam-macam cara. Kan boleh saja bersedekah kepada tabung Palestin ke, mana-mana tabung kebajikan ke, kemudian meniatkan sedekah itu kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Tanpa perlu nak kena buat kenduri arwah sebagaimana yang lazim bagi kita ini. Kan? Jadi apa maslahat kenduri arwah ni, kenduri tahlil ni sampai nak kena guna dalil istihsan? Jadi mudarat pun ada kan, memberat-beratkan keluarga si mati, mengeluarkan belanja yang sebenarnya tak perlu, yang jemput makan pun orang kaya-kaya yang dah obes ke apa. So istihsan memang salah satu dalil dalam ilmu usul fiqh, dalam syariat Islam, namun ia bukan dalil yang disepakati dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalau ada pun ada perbincangan lanjut tentangnya, ada perincian tentangnya ya. Jadi ia tidak semudah untuk kata kita guna istihsan dalam mazhab Syafi'i. Tidak sedemikian. Itu yang pertama. Yang kedua, istihsan ni ialah untuk memilih satu pendapat yang kuat demi mencapai satu maslahat atau mengelak satu mudarat. Apa maslahat kenduri tahlil? Maslahat ada, mudarat yang banyak kan. So ini penting untuk kita belajar tentang ilmu usul fiqh supaya tak kena goreng macam ni saja. Kalau kita tak tahu macam wow, istihsan, wow, this is something new, kita akan teruja kan? Kita teruja tapi sebenarnya teruji. Bila kita tak tahu, kita dengar something new was like, oh, this is something new, this is knowledge, this is ilmu. Ini istihsan. Geng-geng Wahabi ni bukan tahu istihsan. Geng-geng Salafi ni bukannya tahu istihsan tu apa. Padahal tahu saja dan boleh kita jelaskan di mana betulnya dan di mana salahnya. Baik, yang terakhir, di Mekah tidak ada doa selepas solat lalu pergi shopping. Hello, doa tidak semestinya selepas solat. Doa itu yang lebih utama ialah dalam solat. Ketika sujud, mana-mana sujud tanpa terbatas kepada sujud rakaat terakhir, dan juga ketika tasyahud selepas habis sebelum memberi salam. Okey? Dan itulah tempat yang ataupun masa yang terbaik untuk berdoa. Selepas solat pun boleh doa, kan? Tapi yang terbaik yang Nabi sendiri SAW anjurkan ialah di dalam solat itu sendiri. Yang ini ketika sujud dan juga tasyahud akhir sebelum memberi salam. Yang selepas solat ada hadisnya, tetapi darjat yang akhir tu, lafaz yang akhir diperselisihkan. Hadis riwayat Imam Tirmizi ya, di mana Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang didengar, yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diriwayatkan baginda menjawab ialah doa dalam solat ataupun doa pada baki sepertiga malam dan juga selepas solat. Lafaz selepas solat itu diperselisihkan. Adapun pada 1/3 malam itu adalah sahih. Okey, jadi nak doa selepas solat boleh. Namun jangan anggap bila orang tak doa, tengok ni sombong. Tengok ni
Wahabi. Tengok ni, macam-macam tuduhan. Padahal mereka boleh saja solat, boleh saja berdoa dalam solat. Dan kalau ia solat berjemaah, kita kena ikut imam kan. Jadi boleh saja ketika solat sunat. Yang ini solat sunat, ba'diyah, ataupun sebelum tu, qabliyah. Boleh saja berdoa ketika sujud dan juga tasyahud akhir sebelum memberi salam. Tak semestinya kena doa dalam solat fardu itu. Wahai ustazah, luaskanlah ilmu anda. Bercakaplah benar. Jangan mudah menuduh, membuat dakwaan palsu. Nabi buat tahlil sendiri-sendiri. Para sahabat buat tahlil sendiri-sendiri. Ulama menyusun modul tahlil. Mana ada? Kan? Dan kemudiannya, tengok orang di Mekah tak berdoa. Padahal mereka berdoa saja. Cuma mereka tahu berdasarkan sunnah Nabi SAW, bilakah atau di manakah yang dianjurkan, masa yang dianjurkan untuk berdoa. Dan ia bukanlah sesudah solat fardu. Nah, doa boleh, tapi jangan pandang serong kepada orang yang tidak berdoa selepas solat fardu. Wahai ustazah, tingkatlah ilmu anda. Jangan sekadar dapat mikrofon terus bercakap. Padahal, baiklah, demikianlah ulasan serta react saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Drone ke depan. Baiklah, sudah boleh landing ya.